Assalamualaikum. Okey, kali ni kita nak review manga Sasuke Retsuden chapter yang kedua. First kali saya nak mohon maaf sebab dah 10 hari ataupun dah lebih saya tak upload video. Apa-apa video pun langsung saya tak upload. Kerana kebelakangan ini saya agak busy dengan tugasan-tugasan new. Bukan setakat itu sahaja, adalah tugasan-tugasan yang lain yang saya perlu uruskan. Tapi korang jangan risau, konten Boruto, konten Naruto saya tetap akan usahakan walaupun busy macam mana sekalipun. Seperti mana yang kita tahu pada chapter sebelum ni, kita dah tahu yang Sasuke telah pun datang ke negara Redaku untuk mendapatkan dan mencari ubat kepada penyakit yang dihadapi oleh Uzumaki Naruto. Jadi apabila Sasuke dah pergi dekat negara tersebut, dia ada berjumpalah dengan seorang perempuan dan Sasuke juga ada mengetahui info daripada ibu perempuan tersebut, di mana ibu perempuan tersebut ada memberitahu Sasuke yang jika Sasuke nak tahu dengan lebih detail berkenaan tentang penyakit Naruto ni, Sasuke perlu pergi ke penjara Tatar. Jadi selepas tu kita dapat lihat Sasuke telah dimasukkan ke dalam penjara Tatar, dan apabila Sasuke dah masuk ke dalam penjara tersebut, Sasuke mengetahui yang ada beberapa perkara yang misteri yang cukup penting yang perlu dia tahu dalam penjara tersebut sebelum dia mendapatkan ubat penyakit Naruto tu. Sebab pada akhir chapter kita dapat lihat yang Sasuke telah melihat yang telah muncul satu haiwan buas yang bernama Meno dan telah membunuh seorang tahanan. Dan setelah itu mulalah perjalanan Sasuke di penjara Tatar untuk mencari ubat penyakit kepada Naruto. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita teruskan dengan Sasuke Retsuden chapter yang kedua. Tirai pada chapter kali ini dimulakan dengan sambungan dari chapter yang lepas, di mana kelihatan salah seorang tahanan penjara Tatar yang cuba untuk melarikan diri telah pun dimakan oleh Meno. Jadi semua tahanan yang melihat keadaan tersebut pun peliklah macam mana si Zansoul ataupun ketua kepada penjara ni mampu menjinakkan haiwan buas seperti Meno ni. Namun tak lama lepas tu tiba-tiba Zansoul telah pun muncul di belakang mereka semua, dan Zansoul pun ada katalah, "Hei, korang semua tengah mengata dekat aku ke? Baik, korang semua sambung kerja sebelum korang semua dijadikan makanan kepada Meno." Jadi bila semua dah dengar perkara tersebut dari Zansoul, mereka pun tak tunggu dah dan sambung buat kerja mereka balik. Dan semasa semua tahanan sedang melakukan kerja mereka, tiba-tiba ada seorang tahanan telah pun menegur Uchiha Sasuke, dan dia pun ada cakap lah, "Nampaknya mulai hari ini kita akan banyak bersama lah kan? Nama aku Jiji, aku tahanan sebilik kau." Jadi Sasuke pun jawab lah, "Oh, patutlah kau kenal aku. Jadi baik, kau sambunglah kerja kau sekarang. Nanti Zansoul tu perasan pula yang kau tak buat kerja." Namun tidak lama lepas tu Jiji ada kata dekat Sasuke, "Hei, kau tak sejuk ke? Aku sejuk ni. Nampak gayanya kalau terus macam ni kita boleh mati kesejukan tau. Tapi aku lagi rela mati macam ni dari mati dimakan oleh Meno tu." Namun semasa mereka sedang menukang dekat situ, tiba-tiba tangan Jiji telah pun melecet disebabkan kerja yang dia buat. Tapi Jiji tak kisah pun dan dia nampak happy je disebabkan Jiji ada kata, "Haha, hari ini merupakan hari yang bertuah untuk aku." Sebab Jiji ada kata yang dekat penjara ni ada doktor baru yang telah masuk dan doktor tu sangat cantik dan sangat lawa. Jiji pun ada katalah yang paling penting doktor tu masih single, masih lagi tak kahwin. Namun Sasuke pun pelik lah macam mana Jiji tahu yang doktor tu masih single dan tak kahwin. Jadi Jiji pun ada katalah yang dekat negara ni kalau orang yang dah kahwin dia akan mempunyai cincin, tandanya dia sudah kahwin. Jadi apabila Jiji tengok dekat perempuan ataupun doktor yang baru tu masih tak ada cincin, jadi Jiji anggap yang doktor tu masih single lah. Tapi tak lama lepas tu ada seorang pengawal yang perasan yang Sasuke dan Jiji sedang berbual dan tak buat kerja pun. Dan semasa pengawal lalu berhampiran mereka berdua, pengawal tu buat tak kisah pun dengan mereka walaupun dia tahu yang Sasuke dengan Jiji ni tak buat kerja. Jadi Jiji pun perasan yang berkemungkinan besar pengawal tu takut dengan Uchiha Sasuke setelah pengawal tu dapat tahu dan telah melihat apa yang Sasuke mampu lakukan pada chapter yang lepas. Dan tak lama lepas tu telah tibanya waktu malam. Ketika dalam sel ataupun sangkar, kita dapat lihat yang Jiji sedang bermain judi dengan tahanan yang lain. Tapi judi yang dimainkan pelik sikit lah. Mereka bukan main judi menggunakan wang, tapi mereka menggunakan rokok. Jadi siapa yang menang dapat rokok lah. Lalu adalah seorang tahanan yang kat situ yang bernama Penzela ada ajak Sasuke untuk bermain sekali. Tapi pada awalnya Sasuke tak berminat pun untuk bermain bersama mereka. Tapi sampailah satu ketika kita dapat lihat yang Sasuke pun telah join untuk bermain taruhan dengan mereka. Tapi Sasuke bukan bertaruh dengan rokok, tapi Sasuke telah pun menawarkan satu permata yang dia telah buat dari teknik 2 ton. Sasuke pun ada katalah,
Kalau aku menang, aku tak merokok, tapi aku mahu satu perkara dari korang semua. Dan pada mulanya Sasuke tak tahu pun cara macam mana mereka ni main judi. Dan selepas tu Sasuke dah tahu yang mereka ni bermain judi dengan baling dadu. Apabila dadu tu mendapat nombor yang sama, mereka tu lah yang menang. Jadi kita dapat lihat selepas itu Sasuke dengan mudah membaling kedua-dua dadu tersebut dan mendapatkan nombor yang sama. Tapi Sasuke dia melicik sikit lah, dia menggunakan teknik angin dia. Jadi setelah itu Sasuke pun minta lah permintaan yang dia nak, yang mana Sasuke minta yang mereka ni cover Sasuke sebab Sasuke nak keluar daripada tempat ni, nak mencari info dekat dalam penjara ni. Tapi bila Penzela dengar apa yang dia mahukan Sasuke, dia pun tak nak lah yang Sasuke buat benda macam tu, sebab itu sangat berisiko. Sebab Penzela kata kalau benda ni kantoi, kita akan dihukum ataupun kita akan mati dekat sini. Tapi Sasuke katalah, janganlah risau, aku keluar sekejap je ni. Jadi bila Sasuke dah keluar dari sel tersebut, Sasuke juga ada tertanya-tanya dekat diri dia, aku dapat rasakan yang Meno ni haiwan summoning untuk Zansu. Tapi yang peliknya, kalau Meno tu summoning, kenapa ia mampu bertahan sangat lama? Ataupun ia teknik yang lain? Jadi Sasuke dia masih tertanya-tanya lah berkenaan tentang Meno ni. Namun tak lama lepas tu, Meno telah pun muncul di hadapan Sasuke. Jadi Meno pun tak tunggu apa dah, dia terus menyerang Sasuke. Dan pada mulanya Sasuke plan nak gunakan genjutsu lah kepada Meno. Namun perkara yang lain yang terjadi, di mana genjutsu yang digunakan Sasuke tidak berkesan kepada Meno. Jadi Sasuke pun tukar plan, di mana dia perlu serang Meno sehinggalah Meno rebah. Tapi tak lama lepas tu kita dapat lihat perkara yang tidak dijangkakan telah pun terjadi, di mana Meno telah pun bangun semula dan kelajuan Meno pun semakin meningkat untuk melakukan serangan. Jadi disebabkan keadaan seperti itu, Sasuke perlu tukarkan plan dia dan dia terus menciptakan kunai hasil dari jutsu dia, dan Sasuke pun terus menyerang badan Meno sehingga kan badan Meno telah pun berdarah. Selepas itu Meno telah pun hilang. Berpindah kepada keesokan harinya, di mana kita dapat lihat yang semua tahanan seperti biasa melakukan kerja-kerja mereka balik macam biasa. Sehinggalah pada waktu rehat, tanpa disangka ternyata Meno masih ada lagi dan masih hidup seperti biasa dan tak mempunyai sebarang luka pun pada badan dia. Jadi Sasuke pun dia agak pelik lah dan terkejutlah dengan keadaan yang sedang terjadi. Jadi tak lama lepas tu, Zansoul pun telah muncul di belakang Sasuke dan dia pun kata, oh, jadi kau lah yang telah mencederakan Meno. Jadi disebabkan identiti Sasuke sudah mula terbongkar dan diketahui oleh Zansoul, Sasuke pun tak tunggu dah, dia terus menggunakan kemampuan genjutsu kepada Zansoul. Tapi malangnya Zansoul tidak terkesan langsung dengan kemampuan Sasuke tersebut, kerana kita dapat lihat yang seolah-olah mata Zansoul macam ada kaca macam tu. Jadi Zansoul pun ada katalah dekat Sasuke, oh, rupanya kau mampu menggunakan kemampuan genjutsu ataupun ninjutsu. Tapi jangan risau, kau takkan mampu merampas Meno dari aku. Dan aku dah bagi amaran sebelum ni, jangan buat kacau dekat sini. Tapi kalau kau masih macam ni, selepas ini aku akan mengawal dan memerhatikan pergerakan kau, Uchiha Sasuke. Dan chapter yang kedua tamat macam tu je. Jadi saya pun tak sabar nak tengok apa yang bakal berlaku pada chapter yang seterusnya. Kalau korang ada pendapat yang lebih menarik, korang boleh dropkan komen korang semua di bawah. Akhir kata, saya Bro Aiman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.